Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina bil hikmah wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia nikmat inayah daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberi kelapangan pada kita sehingga bolehlah kita meneruskan solat berjemaah selepas pada kita cuti selama 4 bulan lebih kurang. Taufik. Pada tu ni hari utama lah lepas pada kita cuti selama 4 bulan, maka ambo belak-belak tadi tak dia nak cari kitab kita tu, ambo pakai ambil kitab rumah tu hak duk mengajar di pondok. Kitab Minhajul Abidin kita baca sikit dah. Kalau setakat dia lah masa kita ni sampai pada masa isyak tu begitu. Kitab kita insya-Allah minggu depan lah kita sambung. Ambil Al-Babul Awwal daripada Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Secara pengenalan lebih kurangnya kitab ni ada yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu, Jawi. Antaranya kalau kitab pondok Jawi ni kita belajar pondok kampung ni, ada kitab Jawi Melayu diterjemah oleh Syekh Daud Al-Fadhani rahimahullah ta'ala. Lepas tu selain pada tu banyaklah orang kita dan terjemah kitab Minhajul Abidin dalam bahasa Melayu, beberapa versi macam-macam dah. Dan hak kita baca ni kita ambil hak kitab asal lah, kitab Arab dia tu. Kita baca daripada bab awal sahaja setakat dia insya-Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fa'aqulu wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq. Maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata dengan Allah Ta'ala yang telah memberi taufik. Dengan Allah Ta'ala lah yang telah memberi taufik, bermakna dia memohon daripada Allah Ta'ala, mohon kekuatan daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberi taufik pada dia sehingga dia dapat meneruskan menulis kitab dia ni. Taufik ni maksudnya keupayaan, kekuasaan. Sebab tu taufik ni kadang-kadang ada orang dapat hidayah tapi tak ada taufik. Hidayah dapat dah tapi taufik tak ada. Tanya solat wajib tak? Tahu solat wajib tapi apa tak buat, mana dia tak ada taufik. Tak ada taufik. Hidayah ada dah, dapat dah hidayah tapi taufik tak ada. Maka sebab itulah kita mohon daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberi taufik pada kita selain pada memohon daripada Allah Ta'ala hidayah. Maka sebab itulah musannif ni menyebut bahawa dengan Allah Ta'ala lah, yang Allah Ta'ala itulah yang memberi pada dia taufik, keupayaan sehingga dia dapat menulis kitab ni. Lalu berkata musannif lagi, dia kata ya taliban
ya talibal khalisi wal ibadati alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi. Dia kata, wahai penuntut keikhlasan dan bersamanya melakukan ibadah. Dia kata, wahai penuntut yang menuntut, yang memohon, yang berusaha untuk mendapatkan keikhlasan, dan bersamanya penuntut hak mendapat keikhlasan tadi orang yang melakukan ibadah. Bermakna bukanlah orang hak setakat nak dapat kesucian jiwa daripada Allah Ta'ala saja tapi tidak melakukan ibadat, tidak. Bermakna orang yang berkehendak pada kesucian jiwa rohani dan jasmani, ruh dia tu dan jasad dia tu, maka bersamanya mestilah orang tu melakukan ibadat. Maka tu sebab tu musannif kata, wahai orang yang menuntut keikhlasan dan juga bersamanya orang yang melakukan ibadah. Bermakna kalau orang setakat nak saja ikhlas, nak saja suci jiwa, tetapi tak sih melakukan ibadah, maka tu adalah bohong. Bohong. Buat saja kita kata. Angin-angin saja. Supaya kata nak kaya, kerja malah. Lagu tu. Bayar tak itu saja. Duk pucu tangga. Duk neng cerita kalu. Lagu tu. Tak sudah. Jadi orang yang menuntut keikhlasan tadi bersamanya melakukan ibadah, dia kata alaika awalan. Ke atasmu lah yang menjadi keutamaan. Maksudnya mu lah yang beroleh keutamaan. Beroleh keutamaan adalah kamu. Dan dia kata wafaqakallahu bil ilmi. Dan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah memperbetulkan engkau. Allah Ta'ala telah memperbetulkan engkau dengan ilmu. Bermakna orang yang nak menuju pada Allah Ta'ala, yang nak menyucikan ruh dia, rohani dan jasmani dia, adalah orang yang melakukan ibadat. Dan orang lagu tu beroleh keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Dan orang lagu tu Allah Ta'ala telah memperbetulkan jalan dia. Jalan dia tu betul. Kena jalan dia tu. Kena sebab apa? Bil ilmi, dengan adanya ilmu. Bermakna orang yang menuju pada Allah Ta'ala, bila dia nak menyucikan jiwa dia, maka mesti dia bersama dengan melakukan ibadah, maka dia tu beroleh keutamaan. Dan Allah Ta'ala memberi jalan dia tu, jalan tu betul dah. Dan dia betul sebab apa? Sebab dia diberi ilmu. Tu ilmu tu penting. Ni ulama kata al-ilmu imam al-amal. Ilmu ni kepala pada amal. Ilmu ni kepala pada amal. Kalau tak ada ilmu, maka amal kita ni pun mungkin binasa ataupun mungkin sia-sia. Tak jadi kerja apa-apa. Buat saja. Ambil contoh mudah. Solat, kalau tak ada cara, tak kena cara, maka tak boleh. Batal petai lagi. Sepuluh musim baru-baru COVID kita bawa ni. Orang ramai nak mari masjid kan. Kita kata tak boleh, tinggal semaya Jumaat tak boleh. Kita tak tahu. Kita kata ada ambo tengok dalam video tu, lagu dia kata kita takut COVID lagi pada Allah Ta'ala. Nya lagu tu. Dia main ikut tu. Terawih dia, kalau tanya dia, kalau rumah dia mau terbakar, dia mau lari ke tak? Dia mau duduk semaya, rumah dia mau terbakar, lari ke tak? Lari je. Tak duduk dia, lari. Lari tu bukan kata takut pada api. Macam kita tak mari masjid, bukan kata takut pada COVID selain pada Allah Ta'ala. Tu perintah Allah Ta'ala suruh lari. Allah Ta'ala suruh lari melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat termasuk sahabat-sahabat dia lari. Nabi suruh lari apabila ada seperti kampung tu kena satu penyakit, jakit, maka Nabi suruh lari. Apa tak lagi benda lagu ni tak boleh. Maka lari, kita lari tu perintah Allah Ta'ala. Lepas tu kita mengaji tauhid tu adanya hukum adat. Lepas tu bila kita suruh hari tu buat hukum adat sekian, hukum akal sekian, hukum syarak sekian. Dan alhamdulillah insya-Allah Ta'ala mudah-mudahan kita faham dah hari tu hukum akal tu lagu mana. Hukum akal ni semua ketentuannya Allah Ta'ala berlaku.
Mari gapo-gapo mai qawi tu semua dengan Allah Taala, dengan kehendak, dengan izin Allah Taala belaka. Duk situ. Tu tauhid kita dalam hati. Ada pun hukum adat kena lain. Hukum adat tu kena lain. Maka kita lari tadi, apabila lari tu ngikut hukum syarak. Hukum syarak. Syarak suruh lari, kita lari. Maka tak salah kita lari tu sebab syarak benar. Syarak suruh kita lari. Dan apabila selamat kita daripada tak kena COVID, kita tak kena COVID, alhamdulillah. Maka tak kena tu bukan kerana kita lari, tapi dengan kehendak, dengan inayah rahmat Allah Taala. Duduk situ. Duduk situ. Jadi kita lah tiga-tiga tu. Mana kita tak kena, alhamdulillah tak kena belaka. Maka tak kena tu dengan hukum akal. Pergi pada Allah Taala dengan kehendak Allah Taala. Bukan kerana kita lari tu kita selamat, tidak. Lagu tu. Tapi kita kata tak apa, kalau Tuhan tahu kena juga, tahu kena kita mari pergi dalam mana-mana pun tak kena juga. Hak tu salah, tak kena hukum adat. Tak kena hukum adat. Bila tidak kena lah kita nyo. Jakit ke tu. Dia kena lagu mana? Hak Allah Taala juga. Tapi bapa tak lari. Salah tak lari tu sebab tak kena hukum syarak. Tu bab ilmu, bab tauhid. Tu kita ngaji tu hari tu. Tu bila kemas situ maka tak ada masalah kita ni. Hak berlaku tu mau tengok YouTube daripada Indon. Si ada. Dia tak faham. Fa innahul kutub, maka sesungguhnya ilmu tadi adalah kutub, paksi, sendi. Ilmu tu adalah sendi. Tak ada ilmu maka ibarat rumah tu tak ada tiang, tak ada paksi, maka runtuh rumah tu. Wa alaihi al-midad, dan ke atasnya tadi, ilmunya tadi, ke atas ilmunya tadi. Ilmu tu tadi adalah minyak. Minyak lapu. Ilmu ni musannif katanya Imam Ghazali kata ilmu ni minyak lapu. Dia kata lapu tapi minyak pada lapu. Minyak pada lapu. Al-midad. Minyak pada lapu. Bermakna lapu ni kalau tak ada minyak tak menyala. Tak nyala. Ada minyak baru lapu tu nyala. Lagu tu. Bermakna kita ni bila dapat ilmu, kita dapat selamat daripada segala perkara-perkara yang Allah Taala larang tadi kerana ilmu. Dan ilmu tu serupa dengan minyak pada lapu. Selamat sebab apa? Ada minyak. Kita nampak cerah cahaya, dapat beza mana mungkar, mana maksiat, mana yang Allah Taala larang. Maka kerana ada minyak tadi. Boleh beza tu lapu. Boleh beza tu lapu. Cerah nampak. Supaya kita cerah. Cerah, dapat cerah. Maka sebab apa cerah? Sebab ada minyak dia. Itu al-midad. Maksudnya ambil ibarat sampai situ. Wa alam anna al-ilma wal ibadata jawharan. Maka berkata musannif, dikata ketahuilah bahawasanya ilmu dan juga ibadat tadi dia kata jawharan, dua butir permata. Ilmu dan juga ibadat tadi dua butir permata. Dua butir permata. Manakala ada ilmu dan adanya orang yang apabila berilmu, kadang-kadang dia tu tidak beribadah, maka boleh sebutir mutiara. Maka mutiara sebutir ni tak cukup, tak comel, tak lengkap. Sepokok ada buah. Maka bila ada mutiara, bila ada ilmu, maka dia beribadah, maka dia mendapat dua permata. Dua permata. Mana mahal. Ilmu dan ibadah ni mahal. Semua sehingga musannif kata serupa dengan dua butir permata. Li ajlihi kana kullu ma tara wa tasma'. Kerana bahawa ilmu dan amal tadi adalah kullu ma tara wa tasma'. Kerana keduanya ilmu dan amal tadi semua perkara kita boleh perolehi daripada berdasar kepada apa-apa yang kita tengok dan kita dengar. Lagu tu. Ilmu dan juga ibadah ni kita boleh dia melalui berdasarkan pada apa yang kita tengok dan kita dengar.
Ilmu kita boleh melalui apa yang kita tengok dan kita dengar. Dan juga ibadat. Ibadat kalau kita dengar saja, tak tengok, payah sebuah solat. Sebab tu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mana tengok? Ra'aitumuni usalli. Tengok tu. Nabi kata, mu kena solat, solatlah kamu supaya mu tengok aku solat. Mana ada panduan dia. Tengok. Tengok. Makna baru boleh buat ibadat. Tak ada. Tengok contoh tak erti. Tak erti. Tak erti nak kira lagu mana, duk gambar bayar lagu mana, tak ada contoh. Maka hak tengok tadi Nabi tunjuk pada sahabat dia buat. Maka para tabi'in ikut. Tabi'in ikut. Siapa pada ulama, siapa kita ni, kita ikut melalui amalan guru-guru kita. Mana kita tengok lagu tu cara solat. Mana melalui tengok dan juga dengar. Ibadat pun kalau kita tak dengar, tak belajar, tak erti nak buat, tak erti. Tengok dan dengar. Kalau tengok saja tak dengar, payah juga, tak erti. Nak buat lagu mana? Muka tak dengar. Waktu pekak ni masalah juga. Masalah. Ayah. Hak ni Allah Ta'ala singgung dalam Al-Quran banyak. Allah Ta'ala sebut dengar, tengok. Dengar, tengok. Antaranya Allah Ta'ala sebut dari surah As-Sajdah, kita dah baca semua. وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Kemudian Allah Ta'ala telah menjadikan kamu pendengaran dan penglihatan dan hati. Bermakna orang ada telinga dengar, itu ibarat nak menuju kepada guna telinga dengar, dan juga ada mata kena tengok. Dan masa tu barulah ada hati. Afidah tu baru ada hati. Orang tak guna telinga, orang tak guna mata, nescaya orang tu tak ada hati. Tak ada hati. Tak ada hati ni afidah fuad ni maksudnya tak reti nak beza. Fuad ni lafaz tak reti nak beza. Hati tak reti nak beza. Dah dia tak dengar. Nak buat lagu mana? Tengok pun tak juga. Habis kira. Maka sebab tu dia kata melalui apa yang kita tengok dan kita dengar. Yang ni daripada apa? Antaranya berkata musannif, kata antaranya daripada min tasnifil musannifin, antaranya daripada karangnya para pengarang, maksudnya daripada kitab-kitab hak kita boleh ambil daripada tuan-tuan kitab. Supaya ni antaranya. Siapa dia tuan kitab ni? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Lepas tu kita tak ada kitab tauhid, Aqidatun Najib. Maka siapa dia pengarang dia? Maka kita pun kenal pengarang dia. Ataupun kitab-kitab yang lain, hari tu kita belajar musalli, habis siapa dia pengarang, kita pun kenal pengarang dia. Daripada kita tengok melalui mata dan kita dengar. Dua pancendera yang Allah Ta'ala bagi kita tadi. Wa ta'limil muallimin, dan daripada pengajaran tutup guru. Daripada pengajaran tutup guru hak mengajar kita. Pengajaran daripada tutup guru hak mengajar kita. Hak tu kita cari. Kelantan ni mudah. Kelantan mudah. Kita carilah. Ada kita ni semesti apabila mati seorang tutup guru, kita pun kata saya yang mati seorang ulama yang besar. Tapi masa dia hidup sekali habuk kita tak pergi. Lepas tu bila dia mati, Allah ruginya kita tak pergi mengaji dengan dia. Masa dia hidup, tak apa lah boh. Rugi. Dia mati pun kita kata ruginya tak ada dah lah, dunia ni nak kiamat dah lah. Lagu tu kita reti. Pahala lain ada lagi ni. Tak pergi. Patutnya bila dah mati seorang tu peringatan daripada Allah Ta'ala
supaya kita cepat-cepatlah berlari. Pergilah mengaji banyak. Di Kelantan ni cukup banyak. Peluang belajar, dengar, menada kitab. Banyak, cukup banyak. Di Kelantan ni cukup banyak. Ada semua. Kuliah dekat mana-mana di masjid, surau di Kelantan ni banyak. Ada ahli jemaah hamba dia kata untung duduk Kelantan ustaz, dia kata. Sebabnya di Kelantan ni nak mengaji kitab ke apa, nak ilmu ke apa, nak tunggu mana, nak di masjid mana, nak malam ke apa, hari ke apa, ada berlaku. Ikut kita. Dia pun rakyat di negeri dia, di Johor. Dia kata payahlah ustaz, nak cari sebuah Kelantan ni payah. Payah nak cari sekali tu payah. Mana kita ni Kelantan ni tu rahmat, ada banyak lagi melipuh Kelantan ni banyak. Pondok-pondok sepah dekat Kelantan. Bolehlah kita mengaji. Kita carilah. Wa wa'zil wa'izin. Dan daripada pensyarah agama yang orang-orang yang diberi ilmu tadi. Wa nazarin nazirin, dan daripada orang yang berfikir, daripada orang ahli fikir. Kita boleh ilmu daripada orang ahli fikir, orang yang mikir, merenung, tengok kebesaran Allah Ta'ala, maka dia pun tulis, maka dia pun sampai pada kita pun boleh ambil ilmu dia tadi. Maka bahkan dia kata li ajlihima unzilatil kutub, maka bahkan kerana ilmu dan juga ibadat tadilah Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab. Zaburnya, Tauratnya, Injil, Al-Quran. Allah Ta'ala waktu kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak beri ilmu pada manusia, dan juga supaya Allah Ta'ala nak suruh kita beribadat. Maka Allah Ta'ala buat mari kitab-kitab. Wa ursilatir rusul, maka Allah Ta'ala buat mari rasul-rasul. Buat mari rasul-rasul. Kenapa? Kerana ilmu dan kerana ibadat. Tak ada kerana muka lain dah. Mana besarnya ilmu dan ibadat. Kepala. Ilmu dan ibadat ni kepala. Besar. Sehingga Tuhan buat mai kitab, buat mai Quran. Tuhan hantar rasul-rasul dia. Kerana dua benda. Kalau kita tak nak ambil ilmu, bermakna seakan-akan kita tolak Alkitab. Seakan-akan kita tolak para rasul. Dah tak si ilmu. Tak si ilmu. Mana seakan-akan kita tolak benda tu. Bahkan li ajlihima khuliqatis samawati wal ardh. Bahkan kerana ilmu dan amal tadilah juga, maka Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi. Wa ma fihinna minal khalqi, dan apa-apa di antara dalam langit dan bumi tadi daripada berupa segala makhluk-makhluk. Bermakna Allah Ta'ala buat mari jadikan langit dan bumi dan segala isi-isi langit dan bumi dan segala perkara makhluk-makhluk lain tadi. Kerana apa? Kerana ilmu dan amal juga. Allah Ta'ala jadikan awan Kofi itu termasuk tu. Allah Ta'ala cipta makhluk juga kofi itu. Nak suruh apa? Nak suruh kita reti. Nak suruh kita reti sekitar reti. Kofi itu makhluk Allah Ta'ala. Nak suruh kita reti itu ilmu. Reti itu ilmu. Dan supaya kita beribadat, apabila mai COVID, maka kita munajat pada Allah Ta'ala. Doa pada Allah Ta'ala, ya Allah lindungilah kamu, lindungilah kami ya Allah daripada serangan COVID. Maka kita pun doa pada Allah Ta'ala. Lagu tu. Mana tak saja Tuhan buat mari, tak saja mari COVID, tak COVID, corona macam-macam tu. Manfaat dia tu supaya kita beribadat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi ilmu pada kita. Bila mai COVID, ilmu lagu mana? Ilmu kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala melalui bara-bara tadi, cubaan tadi. Mari ujian tadi, cubaan tadi. Daripada ujian, nak tengok kita ni setara mana. Kita nak Tuhan tu lagu mana. Mai COVID, kita nak pergi ke mana tu? Bila mari tu? Nak pergi ke mana? Hati tu. Sebab tu 3 perkara tu jalan sok. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak.
Pergilah mana-mana. Jalan serentak 3 tu. Wa ta'ammal ayatain fi kitabillahi azza wa jalla. Maka Allah Ta'ala suruh kita perhati. Suruh kita perhati daripada 2 ayat pada ayat-ayat Allah Ta'ala. Antaranya Allah Ta'ala sebut Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala lah yang telah menjadikan 7 lapis langit dan juga daripada bumi. Dan seumpamanya di antara lapis bumi dan langit tadi, Allah Ta'ala yatanazzalul amr. Allah Ta'ala menurunkan perintahnya, menurunkan urusan. Perintah Allah Ta'ala bainahunna, di antara keduanya langit dan bumi tadi, untuk apa dia? Lita'lamu, supaya kamu semua tahu. Allah Ta'ala wa mari semua jadi langit, bumi dan segala perkara di antara keduanya tadi, daripada segala urusan-urusan perkara-perkara tadi di antara langit bumi tadi, supaya apa? Supaya kita tahu. Tahu apa dia? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Supaya kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa ke atas tiap sesuatu. Covid tu termasuk daripada perkara yang Allah Ta'ala buat mari. Lalu kita pun tahu bahawa Covid adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maka kita pun tahu bahawa itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Bila makhluk Allah Ta'ala tak dapat memberi bekah. Segala makhluk tak dapat memberi bekah, tapi kita kena lari. Lari sebab apa? Syarak suruh lari. Itu perintah Allah Ta'ala juga. Perintah Allah Ta'ala juga. Maka bila tak kena kita, maka kita pun tahu ni daripada rahmat Allah Ta'ala. Kita pun selamat daripada kena Covid tadi. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Itu tujuan dia buat mari tadi. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya kekuasaan Allah Ta'ala tadi bagi tiap-tiap sesuatu, semua di dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku. Semua di dalam pengetahuan Allah Ta'ala berlaku. Nak main Covid tak Covid, semua di dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku. Kita selamat tak selamat, semua di dalam pengetahuan Allah Ta'ala berlaku. Kita tak kena, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala berlaku. Ada kena tu, semua di dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku. Semua di dalam pengetahuan Allah Ta'ala berlaku. Lalu berkata musannif, banyak lagi lah dia kata, maka cukuplah antaranya ayat tadi. Lalu antaranya, mari lagi dia kuat mari satu ayat lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menyempurnakan bahagian yang kedua, bahagian ibadat tadi. Tadi ayat tadi untuk menunjukkan bahawa ilmu semua perkara tadi supaya kita tahu. Sebab tu Allah Ta'ala kata li ta'lamu, supaya kita tahu. Nak rakyat bahawa Allah Ta'ala buat mari segala perkara ni supaya kita tahu Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Dan yang kedua, Allah Ta'ala sebut, tidaklah aku jadikan jin dan manusia illa li'abudun. Ani illa li'abudun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia illa li'abudun. Lam tadi kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil lam natijah. Bukan lam ta'lil, tapi lam natijah. Lam natijah ni maksudnya Tuhan buat kita buat jin dan manusia dan segala perkara tadi. Bila kita dijadikan, maka kita jadi sebuah pada Allah Ta'ala. Lagu tu. Bukan kata Tuhan buat kita tu, maka tujuannya supaya kita sebuah dia. Kalau kita tak sebuah dia, dia tu jadi seakan-akan lemah. Bukan lagu tu. Supaya kita buat rumah. Kalau kita buat rumah, bila kita tak buat rumah, maka kita pun jadi lemah. Bukan lagu tu. Bukan nak ambil manfaat tu. Jadi setiap molek dah tu, mudah-mudahan beroleh manfaat. Walaupun sikit, kita banyak dah tu rasanya. Setiap molek lah, insyaAllah minggu depan kita baca kitab kita tu. Mudah-mudahan beroleh manfaat bersama, termasuk hamba sendiri. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.